Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama-sama pelajar tingkatan 2 untuk bab 11 transformasi isometri. Okey, transformasi isometri. Jadi kali ini kita akan sambung bagaimana untuk memetakan image apabila diberi translasi. Okey, itu adalah kita punya objektif pada kali ini. Okey, selesaikan masalah yang berikut. Lukis image bagi objek yang berikut berdasarkan translasi yang diberikan. Perhatikan anak-anak. Dia dah bagi kita translasi 2, -4. Okey, jadi ingat yang ini adalah kiri kanan, yang ini adalah atas bawah. Okey. Jadi 2 itu adalah 2 ke kanan sebab dia adalah positif. 4 itu adalah 4 ke bawah sebab dia adalah negatif. Alright. So, sebelum kita mula, kita akan tengok ada berapa bucu dekat situ. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu. So, setiap 4 bucu ini akan melalui laluan itu. Okay, jadi kali ini dia agak mungkin akan ada comot sedikit kita punya ni, tapi cikgu terangkan, tak apa ya. 2 ke kanan. Okey, yang ini 2 ke kanan. 1, 2. Lepas tu 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi itu adalah titik yang pertama. Okey, titik yang kedua cikgu akan guna warna yang berbeza supaya anak-anak nampak apa yang berlaku, right? Okey, ini adalah titik yang kedua. Sama, dia akan melalui 2 ke kanan. 1, 2 ke kanan. 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Okey, titik. Okey, seterusnya kita akan guna warna lain pula. Okey, yang ini. Okey. 2, 1, 2 ke kanan. Lepas tu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Titik. Okey, seterusnya kita tengok pula warna yang lain. Okey, warna ni. Okey, di bawah. 1, 2, 2 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah. Okey. Titik-titik itu kita akan sambungkan menjadi objek seperti mana objek sebenar. Okey, nampak dah titik tu? Okey, titik tu sambung. Okey. Dah siap. Macam tu. Okey. Jadi untuk setiap titik dia akan melalui laluan yang samalah. Jadi tak perlu tapi perlu tak kita tunjukkan pergerakan itu? Tak perlulah sebenarnya. Tapi yang ini kan cikgu baru nak mengajar, jadi cikgu kena tunjukkan kepada anak-anak lah. Kalau kita semua kita buat macam tu nanti terlampau kita punya lukisan tu tak nampak, jadi macam kotor. Okey? Right, tak apa. Kita cuba lagi untuk lukisan yang seterusnya ni. Cikgu masih lagi tunjuk. Okey, sebab kita masih belajar kan. Okey. Tak apa, ni ada bucu yang warna kuning. Okey. Pergerakan dia -3. Jadi -3 itu 3 ke kiri. 5 itu positif kan? Jadi dia ke atas. Ingat Yang ini adalah kiri kanan, yang ini adalah atas bawah. Ingat tu. Right, so -3 dulu. 3 ke kiri. 1, 2, 3. Okay. 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok yang ini cikgu tak pakai pula lengkok-lengkok tu. Cikgu pakai garisan lurus.
Dia sama saja, tak ada masalah tu. Tidak ada masalah, jangan risau. Alright, so ini bucu warna biru pula. 3 ke kiri. 1, 2, 3. 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so dia tunjuk kat situ. Okay, dan cikgu tunjuk lagi warna hijau. 3 ke kiri. 1, 2, 3. 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenjeng kat situ. Okay. Dan warna merah. Yang ini. 3 ke kiri. 1, 2, 3. 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Right. So sekarang kita ambil pembaris. Kita tengok. Kuning sambung ke biru. Ambil pembaris pen ni. Pensel lah. Jangan guna pen. Kuning ke biru. Biru ke hijau. Hijau ke merah. Merah ke kuning. Okey, dah. Okey. Nampak tak? Jadi itu adalah image yang terhasil. Okey? Jadi seterusnya, okey, ada juga kalau dia dah expert, dia cuma gerakkan satu titik saja. Satu titik, kalau contoh yang warna kuning tu digerakkan, dia dah sampai ke situ, jadi dia tahu. Daripada bucu tu dia kena gerakkan dia kena gerak 3 ke kanan. Kena buat garisan 3 ke kanan. Lepas tu kena turun bawah 2 petak. Lepas tu ke kiri tu 1. Lepas tu ke sambungkan. Tu pun boleh. Okey. Mana-mana satu. Yang penting pergerakan dia betul. Okey, cikgu tunjukkan tadi apa yang cikgu cakap. Ini ada kaedah yang tak banyak conteng lah kata orang. Jadi ini negatif 2. Ingat ini adalah kiri kanan. Ini adalah atas bawah. So 2. 2 ke kiri. Okey, lepas tu 5. 5 ke bawah. Dia macam tu Okey. So what you need to do is, cikgu ambil satu bucu saja sayang. Now cikgu ambil yang warna kuning ni. Satu bucu saja. Okey, lepas tu dia tahu 2 ke kiri. 1, 2. Lepas tu 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So dekat sini. Kemudian apa yang cikgu buat adalah, okey. Okey, ni kita tahu dekat sini dia kena gerak 1, 2, 3. Jadi cikgu buat sini 1, 2, 3. Lepas tu dia sini 1. Ni 1. 1. Ni 1 titik. Cikgu cakap macam tu. Lepas tu ada lagi 1 titik. 1. Lepas tu ada 1 petak. Lepas tu ada 1 garis. Gitulah. Jadi cikgu tak banyak buat pergerakan. Cikgu cuma tengok daripada objek asal saja. Okey, kuning ke hijau. Okey, hijau ke popol. Okey. Okey, so itu adalah image-nya. Okey. Jadi anak-anak, apapun cara yang anak-anak buat, yang penting kita tahu pergerakan dia melalui translasi itu adalah kiri kanan, atas bawah, right? Dan buatlah bentuk yang kongruen, yang sama, bentuk orientasi dan saiznya. Seperti mana objek asal. Okey, kita tengok pula latihan B. Dalam rajah berikut, P tanda ialah image bagi P di bawah translasi tertentu. Lukis image bagi R di bawah translasi yang sama. Kena faham yang tu.
Cikgu ulang lagi. Dalam rajah berikut, P tanda ialah imej bagi P di bawah translasi tertentu. Di bawah translasi tertentu. Lukis imej R di bawah translasi yang sama. Jadi dia nak melalui pergerakan yang sama macam P. Okey. Cikgu akan ambil satu bucu saja. So this is our target. Ingat kiri kanan. Okey, mula-mula kita nak cari translasi dia adalah XY, pergerakan XY, okey. Kanan kiri, atas bawah. Okey, so X. Berapa dia? 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, jadi positif 4. 4. Lepas tu dia kena turun ke bawah kan? 1, 2, 3. Negatif 3. So, translasi 4, negatif 3. Okey. Itu dia punya translasi. Jadi, untuk itu, ni nak sama juga. Cikgu ambil satu bucu. Dia nak lalu 4, negatif 3 juga. 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 3, 1, 2, 3. Alright. So, ini bucu dia. Okay. Jadi, sekarang cikgu nak aplikasikan cara tadi tu. Okay. Daripada puncak itu ada dua petak. Jadi, terus kita buat dua petak. Alah, warna hitam warna pensel. Okay, 2. Terus buat 2. Lepas tu dia ada macam ni 2. Okey. Then sambungkan. Nampak tak tu sayang? Nampak tak? Okey, dia cuma guna satu saja. Okey, yang lain tu dia tengok, dia terus lukis objek image yang kongruen. Jadi bila kita selalu sebut kongruen, apa itu kongruen ya? Ingat balik, ulang kajilah tu. Okey, apa yang kita belajar sebelum ini. Right? So dah selesai. Okey. Ni tadi lupa R tanda. Okey. Di bawah suatu translasi, image bagi J5 negatif 2 ialah J tanda 9 negatif 5. Nyatakan translasi AB. So, bentar mana je. Okey, yang ini kita akan tahu objek kalau kita tambah dengan translasi dia akan jadi image. Objek lepas tu kita tambahkan dengan translasi dia akan jadi image. Okey, jadi ini adalah objek. Ya, ini adalah image. Kita nak tengok translasi pula. Jadi kalau kita nak cari translasi, ini objek ini kena pindah. Ini tambah pindah jadi tolak objek. Okey. Tengok tu cikgu buat persamaan linear ni. Okey, translasi sama dengan image tolak objek. Okey, gitu. Okey, jadi kita ada image. Image dia adalah 9 negatif 5. Kita tolak dengan objek dia adalah 5 negatif 2. Macam ni Okay. Inilah dia. So, X tolak dengan X. 9 tolak 5. 4. Okey. Jadi, negatif 5 tolak negatif 2. Negatif 5 tolak negatif 2. Negatif 5 tambah 2. Jadi, negatif 3. So, translasi dia adalah 4 negatif 3. Okey. Mungkin ada yang keliru dekat sini. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk terang sikit ya. Semula, cikgu ulang semula. Ataupun cikgu tunjuk jalan kerjanya. Cikgu tunjuk jalan kerjanya lah. Ini cikgu tulis lagi ke bawah. Ini jawapan dia tadi. 4 negatif 3.
Alright, yang ini cikgu padam dulu, kita tunjuk jalan kerja ya. Translasi ialah ini ialah 9 tolak 5, koma. Lepas tu negatif 5 tolak negatif 2. Okey, jadi ini. Okey, jadi yang ini 9 tolak 5, 4. Negatif 5 tolak. Tolak jadi tambah. Negatif 5 tambah 2, negatif 3. Okey, ingat translasi dia tak ada dalam bentuk koordinat begini. Dia dalam bentuk atas bawah. So, nyatakan translasi AB. Jadi, translasi dia adalah 4, negatif 3. So, itu adalah jawapan bagi soalan pertama. Soalan kedua. Cukup tak ruang ni? Tentukan koordinat imej bagi D21, E negatif 3, 2, negatif 2 dan F 8, negatif 1 di bawah translasi yang sama. Maksudnya kita nak tengok translasi yang sama. Apakah koordinat bagi objek-objek tersebut? Okey. Jadi untuk mencari imej, ini yang kedua. Okey, jadi kita nak cari image. Okey, image adalah objek tambah translasi. Jadi objek kita adalah untuk D untuk D. Objek kita adalah 21 tambah translasi kita adalah 4, negatif 3. Okey, apa dia punya image untuk ditanda? Ialah, tengok ini X, ini X. Jadi 2 tambah 4. Kita tunjuk dulu. Yang ini Y, ini Y. Jadi 1 tambah negatif 3. So, 2 tambah 4, 6. 1 tambah tolak. Ini tolak lah. 1 tolak 3 adalah negatif 2. So, ditanda adalah 6, negatif 2. Okey. Seterusnya, kita nak cari E. Sama juga. Pinjam kawasan ni lah. Okey, minta maaf. Cikgu apabila cikgu menerangkan, cikgu suka mengambil ruang yang besar ya. Sebab cikgu nak tunjukkan setiap perkara-perkara penting itulah kena tunjukkan. Ya Allah. Entah ni. Okey. Untuk E. Untuk E tanda sama dengan apa? Objek tambah translasi. Okey. So objek kita adalah negatif 3, negatif 2. Tambah translasi kita adalah 4, negatif 3. Okey, jadi cikgu tunjuk ini X, ini X. Jadi tambah. Tak nampak. Ini X, ini X. Jadi tambah. Negatif 3 tambah 4. Okey, koma. Lepas tu carilah lain pula. Okey. Yang ini Y, ini Y. Jadi negatif 2 tambah negatif 3. Okey, dah tutup. Negatif 2 tambah negatif 3. Okey. So, negatif 3 tambah negatif 3 tambah 4 adalah 1. Okey, seterusnya negatif 2 tambah tolak. Jadi ini adalah tolak. Negatif 2 tolak 3 adalah negatif 5. Okey, dah untuk E prime. Okey, seterusnya untuk
F prime. Buat dekat tepi lah. F. Tak nak pakai itu. Ya. F prime ialah objek tambah translasi juga. Okey, objek dia adalah 8 negatif 1. Okey, tambah dia punya translasi adalah 8 negatif 1. Translasi adalah apa tadi? 4 negatif 3. 4 negatif 3. Okey. So, ini adalah X. Ini adalah X. 8 tambah 4. Okey, kemudian ini adalah Y. Ini adalah Y. Negatif 1 tambah negatif 3. Okey, 8 tambah 4, 12. Negatif 1 tambah 3. 1 tambah 3, negatif 4. So, ini adalah jawapan akhir untuk soalan ini. Alright. So, itu